Salam sejahtera. Lebih 100,000 orang akan menerima anugerah khas negara di atas sumbangan mereka dan semangat kemasyarakatan kepada Singapura dalam memerangi COVID-19. Para penerimanya termasuklah dari sektor awam, privat, jagaan kesihatan dan khidmat sosial. Pengerusi bersama pasukan bertindak berbilang kementerian bagi COVID-19, Gan Kim Yong, menyifatkan keluasan anugerah itu sebagai mencerminkan usaha kolektif negara menangani COVID-19. We hope that by giving these awards, we can affirm the contributions and the sacrifices that these warriors have made in their contribution towards our efforts in battling COVID-19. And we also hope that through these awards, we can pay tribute to thousands more whom we may not know all of them, but they have each contributed in their own way to our effort in COVID-19. Encik Gan mengulas sedemikian semasa melawat projek Lionheart iaitu sebuah pameran seni bertemakan COVID-19. Beliau merupakan Menteri Kesihatan semasa pandemik itu tercetus. Menurut Encik Gan, banyak cerita menarik muncul sejak 3 tahun lalu dan layak diketengahkan. Pasukan di sebalik projek Lionheart berharap para pengunjung akan dapat merasakan semangat identiti Singapura yang lebih mendalam setelah melawat pameran ini. Daripada sekitar 9,500 penerima anugerah kebangsaan COVID-19, 4,500 individu adalah dari sektor awam. 3 individu menerima anugerah tertinggi iaitu pingat jasa gemilang. Mereka ialah Profesor Madya Kenneth Mak Sek Y, Encik Pang King Kiong dan Encik Tan Chong Meng. Menurut Pejabat Perdana Menteri PMO, pingat itu diberikan atas komitmen teguh dan kepimpinan teladan mereka. Profesor Madya Mak merupakan pengarah khidmat perubatan di Kementerian Kesihatan MOH. Sebagai Ketua Penasihat Perubatan, beliau membantu pasukan bertindak berbilang Kementerian COVID-19 MTF dan agensi-agensi pemerintah lain untuk melakarkan strategi keseluruhan bagi menguruskan penularan COVID-19. Profesor Madya Mak berkata beliau berterima kasih atas kesempatan untuk menyumbang kepada perjuangan Singapura menentang COVID-19. Dan antara penerima lain termasuklah Syed Fidah Ismail Al-Salgof yang merupakan Ketua Sains Hayat Temasek International Private Limited. Syed Fidah menerima bintang bakti masyarakat COVID-19. Penolong Ketua Eksekutif Operasi bagi Penguasa Maritim dan Pelabuhan, Encik Muhammad Segar Abdullah pula diberikan pingat pentadbiran awam emas COVID-19. Bagi kategori pingat keberanian COVID-19, antara penerimanya termasuklah Cik Emilia Hamzah, pengurus operasi jururawat dari Raffles Medical Group, dan Encik Luqman Hakim Syafawi, seorang kaki tangan kabin dari Scoot. Mufti Singapura Naziruddin Muhammad Nasir menerima pingat pentadbiran awam Perak COVID-19. Selain individu, beberapa usaha di peringkat masyarakat Melayu Islam turut diberi pengiktirafan. Pasukan bertindak SG Teguh Bersatu, SGTB telah diberi sijil pujian Presiden bagi COVID-19. Pasukan tersebut dianggotai antara lain oleh badan seperti MUIS, Mendaki, PA Mesra, DPPMS, Pergas, PPIS serta beberapa agensi pemerintah. Antara sumbangan SGTB adalah menghulurkan bantuan secara tersasar dan bersepadu kepada para anggota masyarakat Melayu Islam yang benar-benar terjejas oleh pandemik COVID-19. Satu lagi inisiatif di peringkat masyarakat bagi menangani pandemik yang turut diberi penghargaan adalah kumpulan kerja mengenai COVID-19. Kumpulan tersebut yang sebahagian besar dianggotai oleh karyawan sektor perubatan serta golongan asatizah telah banyak memberi panduan berharga tentang amalan-amalan sosio-agama ketika pandemik melanda. Dalam satu catatan di Facebook sekitar sejam yang lalu, Menteri Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli mengucapkan tahniah kepada kedua-dua jawatan kuasa tersebut atas pengiktirafan yang diberikan. Tambah Encik Mas Agus, kedua-duanya telah dibentuk dengan pantas apabila COVID-19 mula melanda bagi membantu masyarakat Melayu Islam mengemudi pelbagai cabaran khusus yang dihadapi serta memperkukuh usaha negara untuk membantu mereka yang terjejas. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Lawrence Wong bakal membentangkan belanjawan 2023
pada 14 Februari nanti. Ia akan disiarkan secara langsung di televisyen, radio dan laman belanjawan Singapura beserta kemas kini pada masa nyata di akaun media sosial Kementerian Keuangan. Kenyataan penuh belanjawan 2023 akan tersedia secara online selepas ia selesai dibentangkan di Parlimen. Pada awal tahun ini, Encik Wong berkata Singapura akan tingkatkan pelaburan dalam latihan kemahiran dengan tumpuan kepada menghasilkan lebih ramai pakar tempatan serta pemimpin industri di pelbagai sektor. Menurut pemerintah, masih wujud ketidakpastian serta risiko kepada ekonomi sejagat. Dan ekonomi Singapura dijangka tumbuh lebih perlahan tahun depan antara 0.5% hingga 2.5%. Ini berbanding pertumbuhan 3.5% yang dicatatkan pada tahun ini. Presiden Halimah Yacob berharap warga Singapura kekal bersatu dan menumpukan perhatian kepada persamaan dalam tahun baru. Ini ketika perpecahan ekstrim di banyak negara merata dunia memecah belahkan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dijangka lebih perlahan akibat ketidaktentuan sekitaran global. Puan Halimah menggalakkan para majikan agar melihat melampaui kelayakan kertas sebagai iktiraf dan memberi ganjaran kepada kecemerlangan. Beliau turut menyeru para majikan agar menyediakan latihan dan kemajuan kerja lebih baik bagi tugasan berkemahiran tinggi. Puan Halimah menambah sokongan juga harus diteruskan kepada golongan kurang upaya dan isu-isu kesihatan mental. Ini termasuk juga sokongan kepada para penjaga mereka. Many also worry about their own sustenance as they grow old and have no savings or other family members to support them. They should not carry the burden alone. Lastly, do continue to stay safe and be cautious as the COVID-19 virus remains infectious. I wish one and all a healthy, peaceful, and happy New Year. Seni, sastra dan selera. Itulah 3 aspek yang digabungkan restoran La Fest bagi satu sesi persembahan yang dianjurkannya malam tadi. Menampilkan Ramli Sarip, sesi persembahan itu bertujuan untuk memperkasakan para guru dengan karya-karya sastra paparok itu agar dapat dijadikan bahan pembelajaran para pelajar. Wartawan kami Syawal Yusof melaporkan. Suasana seperti di sebuah konsert dapat dirasakan di restoran La Fest malam tadi. Buat satu malam saja, sebuah persembahan khas diadakan di dalam restorannya menampilkan penyanyi legenda Ramli Sarip. Sepanjang lebih sejam, lebih 80 hadirin dihiburkan dengan lagu-lagu popularnya selama lebih 4 dekad. Ia bertujuan menyediakan ruang untuk membincangkan karya-karyanya yang kaya dengan unsur sastranya. Kebanyakan yang hadir juga merupakan para guru. Mereka juga ada peranan untuk kongsi bersama anak murid atau pendengar. Lagu-lagu kita sudah sampai waktunya untuk kita ketengahkan. Mudah-mudahan generasi baru dapat sedikit sebanyak, kalau tidak belajar tetapi warna-warna puisi, lagu dan senandung dan syair itu boleh diterima dan relevan dan dia masih diminati. Idea menggabungkan 3 aspek ini merupakan cadangan seorang sastrawan sendiri, Encik Muhammad Ghani Ahmad yang juga bapa kepada pemilik restoran La Fest. Walaupun sudah lama bersara daripada bidang perguruan, Encik Muhammad Ghani prihatin terhadap pendidikan bahasa anak muda zaman sekarang. Justru beliau terpanggil untuk mengusahakan inisiatif sebegini. Ramli Sarip banyak membuat banyak menyanyikan lagu yang bentuk puisi, boleh dijadikan bahan perbincangan. Jadi kita ambil dia punya kosakata, perkataan-perkataan daripada lagu tu, dan kita bincangkan. Bagi pemilik restoran Encik Haikal Ghani, konsep berhibur sambil menjamu selera ini suatu strategi baru pihaknya bagi memenuhi permintaan pelanggan. Consumer terkini betul-betul selalu looking for unique experiences. Bila dia mendengar Haikal bercakap dengan dia bahawa ini ialah untuk guru-guru, para sastrawan dan puisi, dia rasa persembahan ini akan menjadi peluang ini betul-betul unik untuk dia. Melihat sambutan hangat yang diterima bagi sesi ini, Encik Haikal berharap dapat terus mengadakan lebih banyak sesi sedemikian pada masa hadapan.